Auni Delisha, tak ada masalah kalau mic kamu rosak. Kalau kamu nak tanya, kamu type sahaja dekat bahagian ruangan chat. Okey, buka muka surat 82, cukai perkhidmatan. Mana Amirah tadi? Hilang lah. Hilang pula dah. Adik dia keluar, dia pun keluar ke? Okey. Cukai perkhidmatan, apa yang kamu faham? Okey, secara asas. Tak dah baca doa belum kan? Okey, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faris Irfan, boleh kau nak baca doa Faris? Mula dulu, dia tak mula tu. Buka mic semua. Mula, buka mic, baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Naufal tak buka mic pun? Buka mic semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qudina rahmataka wa anzur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey ni. Muka surat 82, cukai perkhidmatan. Sikit lagi ni. Sikit je lagi. Okey. Secara asasnya cukai ni, saya terangkan dulu secara kasar. Kamu biasa makan kat kedai betul? Kebiasaannya kedai yang menyediakan cukai ni kedai-kedai yang bukanlah kata ada nama. Dia macam contoh Pizza Hut, KFC, kedai-kedai yang macam kalau macam kedai warung tu tak ada cukai, faham tak? Kalau kita makan nasi goreng, sekadar nasi goreng, air teh tarik, tak ada cukai. Cukai ni kedai yang macam faham kan? Macam Pizza Hut, McDonald, KFC. Lepas tu macam kedai yang ada bukanlah ada nama, dia macam dia dah gah lah. Okay? So dia akan mengenakan satu cukai. Cukai apa? Cukai yang kamu tengok dalam bil biasanya. Dia akan letak tax. Kalau dulu kita panggil GST, okay? So government service tax. Contoh macam tu lah. Okay? Berapa persen dia letak? Ikutlah berapa persen dia letak. Okay? Tapi kebiasaannya tak boleh lebih lah daripada 6% tu. Okay? 6% tu pun dah kira tinggi. Okay? Kalau kamu tengok dalam buku teks 82 tu, satu keluarga ni di tengah makan di satu kedai, dia tak kata kedai apa. Okay? Harga makanan tu dia pelik, dia tanya dekat cashier tu, dekat waiter tu, waiter perempuan tu tanya. Harga makanan
Hello, hello. Boleh dengar tak? Boleh. Ni tadi Boleh. saya blackout. Sekejap nah, saya setting kamera sekejap. Kat mana ni? Okey. Rumah cikgu tadi blackout. Sekejap cikgu buat balik dia punya. Dah ni okey. Kenapa tekak? Okey, nampak tak dah saya? Nampak. Okey, nasib baik kamu tak keluar. Tadi saya terblackout. Bukan saya yang blackout kat rumah. Dia blackout sendiri. Suara clear? Clear. Okey. So sambung balik. Okey. Kita sambung balik Harga makanan dia bagi tahu dekat waiter tu RM45.80. Dia tanya kenapa tiba-tiba jumlah bayaran dia RM48.55. Macam pelik je dia ni tak tahu kan. Ini nak kata nak cerita. Dia tak tahu teks tu ada. Okay. Cumanya kalau kita dah biasa dah. Kenapa harga kena bayar tak sama dengan harga jumlah yang kita sepatutnya kena bayar. Okay. Jadi dia pelik. Kenapa bertambah bertambah berapa sen tu? Bertambah RM2.75 tu. Dia tanya kenapa? Dia kata cukai. Itu dah termasuk cukai perkhidmatan 6%. Okey, jadi bila dia dah terangkat macam tu, dia faham lah. Tak adalah dia bergaduh kan. Kenapa kena bayar lebih kan? Walaupun RM2 je. Okey, jadi benda tu memang kita kena bayar. Sekiranya kedai tu dah memasukkan sekali harga cukai yang dikenakan ke atas kedai tersebut. Okey, jadi cara pengiraan cukai sekejap ya. Okay, saya cuba untuk tak buat guna whiteboard hari ni sebab saya baru try beli satu pen. Jadi kita guna macam tu je lepas ni. Tapi tangan saya macam tak berapa nak kuat lagi lah pegang benda tu sebab tak biasa. Sekejap saya buka dia punya sharing sekejap. Tunggu sekejap. Semua hilang sebab dia blackout tadi kan. Okey. Sekejap Okey, sekarang kamu nampak tak apa yang saya share? Baru nak keluar. Okey, nampak? Satu paparan putih nah. Okey. Okey, sekarang ni saya akan guna ni je sekarang. Okey. Cara nak mengira cukai. Sambil tengok buku, sambil tengok depan Okey, 6% yang dikenakan kepada 6% daripada RM45.80. Okey, daripada tu kata kunci untuk darab RM RM45.80. Okey. Nampak yang saya tulis? Lagi jelas kan? Okey. So sama juga ini yang saya mainkan ni, ini adalah peratus, dalam peratusan. Kamu kena tukar kepada pecahan perseratus. So 6/100 darab dengan RM45.80. Ini cara nak mengira macam mana cukai tu. Kita nak tahu berapa ringgit cukai tu yang kita kena bayar.
Okay, macam biasalah. Kamu kena darab dulu. Ni kamu kena darab dulu, nak senang. Sebab nak matikan pepayah kan, macam besar kan. So darablah macam biasa, RM45.80, darab dengan 6. Saya tak nak kira, dah ada jawapan dalam buku tu dibagi RM RM274.80. Baru kamu bahagi dengan 100. Okay? Bahagi dengan 100. Nak buat per pun boleh, tak ada masalah. Lah, kamu gerakkan saja ke belakang sebanyak 2 kali. 1, 2, 1, 2. Okay. Titik tadi akan berpindah sebelah sini. Dia akan jadi RM RM2.75. Kenapa 5? Sebab dia dah terus bundar. 4 dengan 8. 8 tu orang kaya dia bagi 1 dekat 4. Jadi RM2.75. Faham? Dia terus bundarkan. Okay. So itu cara untuk mengira cukai. Macam tu je lah contoh cukai. Dia tak susah mana pun. Okay. So jumlah bayaran yang orang, customer ataupun sesuatu orang lah yang pergi kedai tu dia kena bayar, dia kena tambah lah. RM45.80 tambah dengan, oh Allah jauhnya. Biasa kita menulis, kita pandang apa yang kita tulis. Yang ni kita menulis bawah tapi mata kena pandang atas. Okay, so kena bayar RM48.55. Okay. So ini adalah untuk contoh yang pertama je. Kamu boleh baca lah tu. Dia punya maksud cukai perkhidmatan. Cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh pelanggan tertentu seperti hotel dan restoran makanan segera. Dan sekilas fakta GST yang saya sebut tadi. Cukai barangan dan perkhidmatan dilaksanakan sepenuhnya di Malaysia dengan kadar 6% bermula pada 1 April 2015. Cikgu. Tak tahu lah. Ya? Muka surat berapa? Muka surat 82. Okey, terima kasih. Okey, sama. Saya tak tahulah sekarang ada lagi tak GST ni. Sebab kita pun dah jarang kan. Dah tak boleh sama makan luar kan. Nah. Okey. Kemudian, kamu tengok sekarang ni nombor 2. Resit yang dipaparkan merekodkan bayaran tempat letak kereta selama 4 jam. Selama 4 jam berjumlah RM3. Okey. 4 jam RM3. Maksudnya kalau 4 jam kita letak kereta baru kena bayar kena bayar RM3 termasuk cukai perkhidmatan. Dia tanya soalan berapakah jumlah bayaran kalau tak nak bayar dengan cukai. Maksudnya kita kena berapa ringgit? Berapa ringgit kena bayar tanpa cukai. Jadi hours jam tu kita kena kurangkan lah sepatutnya kan. So kamu tengok untuk 100% biasanya saya pernah cakap untuk nilai yang penuh. Bila dia tambah dengan 6% iaitu cukai dia akan menjadi 106%. Okey. Jadi kamu tengok sekarang ni saya pernah cerita dalam kelas dia punya macam perkadaran dia. So untuk 106% punya perkadaran kena bayar RM3. Jadi kalau 100% yang untuk nilai penuh berapa kena bayar? Ada kan saya terang dalam kelas kan untuk buku aktiviti. Banyak kali saya terang kaedah macam ni. Okay. Jadi dia kalau ikut apa yang saya hilang dah. Okey. Okey, kalau ikut kita kena guna kaedah darab silang pun boleh nak bagi faham. Okey, jadi contoh 106x. Ini saya letak sebagai x lah. Anu x ataupun anu A pun boleh, B pun boleh darab dengan RM 3 darab dengan 100. Okay, yang ni jadi 300. So 106x. So x kita tinggal sini. RM 300 dibahagikan dengan ni bukan ringgit. Ini persen. Okay, bahagi dengan 106. Jadi kamu dapatlah nanti. Okay, kamu dapatlah jawapannya nanti RM
Okay, X sama dengan RM300. Sebab saya dah darab terus kalau macam tu dia belum darab lagi tahu dengan 100%. Faham tak? Okey, bagi dengan 106. So kamu akan dapat RM2.83. Okey. Oh, ni tak nampak ni. Bawah-bawah. RM2.83. Okey. Kamu boleh kira sendirilah yang tu. Itu senang je. Okey. Kemudian jadi bayaran yang dia perlu bayar tanpa cukai perkhidmatan adalah kurang daripada RM3 iaitu RM2.83 sahaja. Okey, faham tak? Angkat tangan kalau faham. Okey, faham. Okey, kemudian yang last sekali. Dia tengok bil dia RM217.30. Dia kata bayaran ni dah termasuk cukai iaitu RM12.30. Jadi dia tanya berapa bayaran asas? Bayaran asas ni bermakna berapa sebenarnya bayaran yang sebelum masuk cukai. Bahasa kampung dia. Faham tak? Jadi kamu kena buat persamaan kamu sendirilah yang bagi supaya senang kamu. Okey. Jadi kamu kena tahulah jumlah bayaran penuh 200, jumlah bayaran penuh RM RM217.30 sama dengan bayaran asas berapa? Saya letak A tambah dengan cukai dia iaitu RM12.30. Okay, so A kita tinggal letak sini ataupun kita letak belah sini pun boleh. RM217.30 tolak dengan RM12.30. So kamu akan dapatlah dia punya bayaran asas iaitu RM berapa kamu kira sendiri. Saya tak kira lah. Okay, yang ini cara macam mana nak tahu tambah tu jadi tolak ke apa. Saya pernah ajar guna teknik buih. Masukkan sahaja dalam kamu punya bulatan teknik buih tu. Tapi kamu kena tukar operasi di sini iaitu operasi sini tolak dan sini tambah. Okay, faham lah? Jelas Okay, so ini sikit sajalah cukai. Yang lain-lain tu selesaikan masalah asset, liability, faedah tu kamu boleh tengok pelan-pelan sebab saya nak fokus hari ni untuk soalan. Okay, habis lah. Saya nak fokus untuk soalan. Okay, kertas 1. Okay, kertas 1 ada 40 soalan. Okay, boleh take note sikit-sikit Catat sikit apa yang masuk. Okay. Anggaran ada. Ingat balik macam mana nak tukar, kata apa? Nombor bulat yang main dengan juta tu. Maksudnya dia ada bagi satu persamaan matematik, ayat matematik macam ni contoh. 45,000. Ni contoh lah. Tambah 1.3 juta. Nampak tak? Ayat persamaan dia tu dia tak nyatakan dalam bentuk yang sama. Contohnya ni nombor bulat. Ni nombor bulat. Yang ni dalam keadaan ada perpuluhan juta. Tambah lagi nombor bulat balik dia bagi. Dia bagi 20,000 lagi contoh. Sama dengan tambah. Okay, tambah lagi. Tambah lagi dibagi tempat kosong. Sama dengan dibagi contoh 5.35 juta. Kamu kena selesaikan. Ni berapa? Dalam ni berapa? Ni contoh soalan yang pertama lah. Okay? Macam ni ada keluar. Maknanya kamu kena buat macam mana ni? Nak senang. Yang ini dulu kamu tukar. Ni kamu kena tukar dulu dalam keadaan nombor bulat penuh. Okay? Yang ni contohnya kamu tukar 1.300.000. Faham? Yang ni kamu kena tukar 5.350.000. Baru kamu boleh selesaikan. Baru kamu boleh guna teknik buih ke apa ke. Selepas kamu kecilkan benda ni, kamu tambah ni 45,000, tambah dengan 1.300.000, tambah dengan 20,000, dapat jawapan. Baru kamu buat tambah suatu sama dengan 5.350.000. Okay, faham tak yang ni?
So kamu tak boleh lah nak selesaikan kalau kamu tak tukar lagi perpuluhan juta tu kepada, kamu tak tukar kepada nombor bulat. Kamu kena tukar dulu. Okey, janganlah kamu tukar nombor bulat kepada perpuluhan juta. Lagi susah kamu nak tambah. Baik kamu tukar perpuluhan juta tu, kamu tukar kepada nombor bulat biasa. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena ingat balik, macam mana cara contoh nak selesaikan satu, ni contoh je ni. Saya tak tahu soalan ni boleh jawab, boleh betul ke tak. Saya bagi contoh je ni. 1/2/7. Ni kamu kena tahu macam mana cara nak selesaikan. Ingat bila bahagi dia akan bertukar menjadi apa? Faham? Tapi dalam keadaan yang ini terbalik. Okey? Faham lah? Okey, dia terbalik, dia akan jadi 7/2. Macam tu. Okey nah? Okey. Contoh lain. Kamu kena tahu 3 matra. Okey, kamu kena tahu satu bentangan. Bentangan kubus macam mana? Bentangan yang ada bentuk-bentuk 2 dimensi tu. Bentangan kubus macam mana, kuboid macam mana, sama ada macam ni ke, ni contoh macam ni. Ni bentangan apa? Ni bentangan silinder. Okay, kadang-kadang silinder tu dilukis macam ni kan. Okay, betul. Okay, kamu kena tahu bentangan yang macam piramid macam mana. Macam ni ke piramid punya bentangan. Okay, faham lah? Nanti dia akan bagi tahulah. Kamu kena pilih lah yang mana satu yang betul. Okay. Kemudian kamu kena tahu juga macam mana suatu garis nombor. Garis nombor dia bagi. Okay. Dia tak bagi garis nombor yang mudah. Dia tak akan bagi sini nombor bulat. Tapi dia bagi dalam bentuk pecahan. Contoh sini 1/3/5. Ni ada satu lagi. Okay, ni sini dia bagi P. Okay, sini contoh dia bagi 2/1/5. Ada lagi lah sini. Jadi kamu kena cari nilai P. Kena ingat balik macam mana nak selesaikan soalan macam ni. Okay, faham kelas? Okay. Nak senang, inilah. Yang ni kamu tukar dulu kepada pecahan. Tak wajar. Ni tukar dulu kepada pecahan. Tak wajar. Barulah kamu boleh tengok dia punya sela dia macam mana. Ingat kalau nak cek sela dia tu, kamu kena kira ni. Berapa dia punya lompat-lompat dia ni. Okay. Nanti kamu boleh tahu di antara sini dengan sini berapa. Macam mana? Maksudnya kamu kena tahu lah contoh yang ni kan. Kalau kita tukar kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi berapa ni? 1/5 tambah 3, 8/5. Okay, kamu kena tahu sini berapa. Ni 11/5. Okay, kamu dah nampak dah jujukan dia kan? 8, 9, 10, 11. Betul? 11. 8, 9, 10, 11. Yang ni dia salah ni. Dia buka kat sini. Dia kat sini. Okay, 8, 9, 10, 11. Contoh kan? So, kamu boleh tahulah P berapa, Q berapa. Okay, faham? Okay. Kemudian, jangan ambil mudah ya dengan exam. Memang buat kat rumah. Tapi bukan bermakna kat rumah, kamu boleh tanya mak kamu boleh tanya ayah kamu. Macam saya cakap dengan tahun 4 tadi. Macam mana cara kamu nak berjaya, macam tu cara kamu jawab periksa. Kalau kamu pilih cara berjaya dengan cara mudah, kamu ambil je lah kalkulator kamu kira. Tak ada masalah. Saya tak tahu, tapi Tuhan tahu. Okay, bersikap jujur dengan diri sendiri. Apatah lagi kamu sekolah agama kan, sekolah seri kan. Okay. Walaupun buat kat rumah, benda ni, exam kamu ni ambil masa, bukannya 1 hari. Macam mat. Selalunya mat 1 jam je kalau ikut format IPSR yang dah masuk tu. Tapi bila dah jawab dekat rumah ni, sekadar kami pun nak markah kamu je. Kamu boleh jawab benda ni malam, siang, terpulang. Bila-bila kamu nak jawab, janji jangan melepasi tarikh yang sekolah bagi. Okay, faham tak? Maksudnya kamu boleh buat pelan-pelan. Asalkan kamu tak meniru. Boleh kelas? Buat pelan-pelan. Jangan tanya kakak. Kalau nak tanya kakak sekadar untuk nak fahamkan soalan tu. Ni macam mana? Dia nak apa Macam tu cukup. Jangan tanya, kau kira kan? Aku tulis jawapannya. Itu tak mau. Faham lah? Faham ya Faris? Walaupun kamu dapat markah tinggi tapi tak berguna 1 sen pun. Saya cakap tu terang lah. 1 sen pun kamu. Dan saya kenal saya punya student. Dia okey ke, dia tak okey ke. Okay? Saya bukanlah saya kata dia ni pandai, dia tak layak. Contoh dia ni kurang, dia ni tak layak dapat tak. Saya tak kata macam tu. Tapi kita boleh fikir logik lah. Takkan dah tiba-tiba daripada budak ni contohnya dia gagal kan. Tiba-tiba pap dia dapat A. Macam pelik je. Kita tahu kebolehan dia macam mana setakat ni. Okay. Jadi
cukuplah apa yang kamu sampaikan kepada saya dengan cara yang kamu jujur. Kamu buat sendiri. Okay? Mak ayah kamu nak tengok duduk kat tepi pun tak ada masalah. Asalkan tak bagi tahu jawapan penuh kamu. Okay, faham lah? Rugilah kalau kamu buat dengan bantuan orang lain. Maksudnya yang nak bagi jawapan tu orang lain, bukan kamu sendiri. Okay, kamu kena ingat balik tentang gundal. Gundal, kamu tahu tak gundal? Gundal tahun 6 ni tak adalah belajar kan. Tapi kamu dah pernah belajar masa tahun 5 kot. Tahun 4. Gundal ni yang tu, macam tu. Tahu tak? Angguk kalau tahu. Ingat lagi tak? Okay, kalau 5 dia buat macam mana? Dia akan scratch macam, saya ingat pada. 1, 2, 3, 4, strat macam tu. 5. Okay, nah, itu gundal. Maknanya kalau tengok macam ni, tak payah kira dah. Dia dah tahu itu 5 bilangan dia. Okay? Maknanya kalau 10 dia akan buat macam ni lah. Ni 5, ini 10. Kalau macam ni ditambah satu lagi, maknanya kita tahulah 11. Okay? Faham lah? Okay, kalau dia buat macam ni, kamu kena kira lah berapa. Ini 3. Selagi tak sampai 5, dia tak akan buat scratch macam ni. Okay? So, kemudian kamu kena ingat balik tentang pertukaran unit. Saya nak tanya dulu, Ustazah Izzati ada guna mic ke lepas ni? Tak. Okey, tak ada Okey, tak ada, saya ambil sikit lagi sebab sekarang ni waktu rehat kamu kan. Sekejap lagi Okey, kemudian kamu kena tahu juga tentang contoh 1 kilometer 200 meter dibahagikan. Ni contoh dibahagikan dengan 2. Okey. Macam mana cara nak selesaikan? Kena ingat tak boleh kamu buat suka hati macam bahagi biasa. Okay, faham So, kamu boleh buatlah kaedah yang macam ni. Cumanya saya kata tu, yang dalam ni lah kamu kena selesaikan elok-elok. Kalau misal kata di sini, contoh besar kan? Contoh kat sini 6. Sini saya letak 4 lah. Okay, 4 darab 1, 4, 2. Maksudnya di sini ada lebihan kilometer kan? Bawa balik sini, bawa ke atas, dia akan jadi 2. Berapa? 1 kilometer bersamaan dengan 1000 kan. So dia akan jadi 2000 kat sini tambah dengan yang di atas ni. Ingat balik lah. Buka balik buku-buku DSKP lama tu. Okey. Kemudian. Kemudian sistem 24 jam. Kamu kena ingat balik macam mana cara nak menulis sistem 24 jam. Mesti ada perkataan jam dan apa dia. Contoh jam 14.40. Jawapan kuis. Ada yang salah? Minggu lepas. Okay, cumanya kuis macam saya buat tu dia sensitif lah. Tapi saya dah check dah. Macam Naufal Azimi dia salah satu. Betul Naufal? Tapi sebenarnya kamu tak ada salah pun. Kamu betul semua. Sebab kamu hanya kesilapan kamu, saya buat kecil, kamu buat besar. Betul tak? Mustahil tu kan? Tapi saya kira betul lah. Jadi markah yang kamu dapat tu tak adalah kata kalau kamu dapat 14/15 kan? Tak semestinya. Sebab saya check balik satu-satu. Semua saya check balik. Syafirul, kamu jawab 2 kali kan? Saya tak ambil dua-dua lah. Saya ambil yang pertama, yang mula-mula kamu jawab. Faham lah? Sebab dia tak adil untuk budak yang lain. Faham Syafirul? Saya ambil 1 markah sahaja. Okay? Itu sebab saya set quiz saya sekali boleh jawab. Kecuali kalau kamu guna device yang berlainan, memang kamu boleh jawab untuk kali yang kedua lah. Tapi saya tetap ambil markah yang pertama kali. Okay? Cuma macam periksa memang saya tak boleh buat online lah sebab leceh sikit. Mat ni dia payah sikit nak buat online. Nanti dia menjadi macam kes Naufal dengan Quratul Aini kan. Dia orang jawab betul tapi salah sebab saya set benda tu huruf kecil contohnya. Okay. Tapi saya boleh je nak cakap, nak letak kat situ nyatakan jawapan dalam huruf kecil semua. Cumanya kadang-kadang saya pun terlepas pandang benda tu. Okay. Kemudian ingat balik koordinat. Koordinat tentang paksi. Okay. Kamu kena ingat, kalau paksi Y, ini kira ulang kaji secara laju ni. Paksi Y, okay, paksi Y, tegak. Okay, ini Y, X, melintang Allah. Okay, jadi kamu kena tahu macam mana cara nak letak kedudukan koordinat. Okay, mesti tulis ada kurungan, ada satu koordinat X, ada satu koordinat Y. Mesti ada koma dekat tengah-tengah ni dan mesti tutup. Kalau kamu just letak X contoh, Y, apa dia? Contoh kamu letak 1,2 macam ni. Ini adalah salah. Nah. Sebab cara penulisan koordinat yang yang tak betul. Okay. Kemudian, semua lah senang cerita. Okay. Kebolehjadian peristiwa. Yang ni
markah apa soalan ni kalau kamu salah rugilah. Kamu kena ingat baliklah ada 5 kebolehjadian peristiwa iaitu mustahil, apa lagi ya? Mustahil. Apa dulu ya Allah, saya tak ingat. Cuba respon seorang. Pasti, mustahil, Besar sama kemungkinan. kemungkinan, kecil kemungkinan kan? Okey, yang itulah yang kamu kena ingat balik. Okey, kemudian tentang persen-persen, duit, gram, okey. Macam mana nak cari persen untuk contoh dia bagi markah 60 betul, berapa persen yang salah macam tu. Okey. Ini kertas 1 baru ni. Dan kamu kena ingat balik rumus-rumus tentang segitiga apa, segi 4 macam mana, isi padu, luas semua, okey. Itu kertas 1. Sekejap saya tengok kertas 2 sekejap. Kertas 2. Kertas 2 pun sama, dia macam sebelum ni macam format UPSR juga, walaupun UPSR ada masuk tapi saya tetap buat ikut format lah, senang nak kira markah. Okey. Lepas tu garis nombor pun masih ada. Lepas tu kamu kena ingat balik macam mana mengira faedah. Faedah yang dalam tajuk darjah 6. Kamu tengok balik macam mana nak kira faedah kalau dia bagi simpanan sebanyak ni, berapa faedah dia. Okey? Tengok balik semua. Dan je lagi ulang kaji. Okey? Ada lagi tak? Okey, tentang baca isi padu, ML. Okey, kebolehjadian jika contoh jika biji guli merah dikeluarkan apa jadi, kamu kena jawablah, kena ingat baliklah. Okey? So, saya stop sharing jap. Sekejap lah. Okey. Dah tak nampak kan saya sharing kan? Habis dah kan? Okey, sekejap saya stop ni, dah nak habis dah ni. Mana stop record ni? Okey, untuk makluman, hari Jumaat ni kelas RB